warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anak-anak semua. Okey, pada hari ini saya akan mengajar satu topik yang baru. Dan apakah topik yang akan dipaparkan? Jom kita lihat di dalam slide. Okey anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang baru, iaitu pengawetan makanan. Okey, sebelum ini kamu telah mempelajari berkenaan dengan mikroorganisma, di mana kamu telah mengetahui bagaimana satu hidupan kecil yang hanya boleh dilihat melalui mikroskop ataupun hidupan yang kita hanya nampak dalam bentuk yang halus, dan hidupan tersebut dia berkait rapat dengan topik yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pengawetan makanan. Okey, di dalam topik pengawetan makanan ini kamu akan mempelajari 4 perkara, iaitu yang pertama, kamu akan mengetahui berkenaan apa yang dimaksudkan dengan pengawetan makanan. Apakah tujuan makanan diawet? Seterusnya, kamu akan mempelajari berkenaan dengan kaedah pengawetan. Okey, kaedah pengawetan ni ada banyak dan kamu akan mengetahui satu persatu. Dan seterusnya adalah makanan yang tidak diawet. Apa yang akan terjadi sekiranya makanan tersebut tidak diawet? Nanti kita akan lihat. Dan yang terakhir, kenapa pentingnya pengawetan makanan? Alright? Okey, jom kita lihat satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan pengawetan makanan? Okey, pengawetan makanan ataupun tujuan pengawetan makanan ini adalah satu kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Kan saya ada cakap tadi, topik ini berkait juga dengan topik mikroorganisma. Sebab sebelum ini kamu telah mempelajari berkenaan dengan jenis-jenis mikroorganisma yang ada, yang seperti kulat, fungi, lagi apa? Bakteria, virus, dan pengawetan makanan adalah salah satu kaedah untuk melambatkan proses mikroorganisma ataupun hidupan mikroorganisma ini untuk tumbuh, untuk membesar. Okey, dan kebanyakannya kita akan gunakan pengawetan makanan ini dalam industri makanan. Maksudnya kalau kita lihat penghilangan yang membuat industri makanan seperti aitin, okey, minuman-minuman yang berpak, berkotak ataupun makanan-makanan dalam tin, okey, mereka menggunakan kaedah pengawetan makanan ini bagi menghalang proses hidup mikroorganisma. Okey, jom kita lihat ada berapa kaedah pengawetan makanan. Okey, kaedah pengawetan makanan ni ada 10 dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah pendidihan. Okey, apa yang dimaksudkan pendidihan? Pendidihan adalah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Jadi pendidihan ni adalah dia memanaskan makanan bagi suhu yang tinggi supaya kita tak nak hidupan mikroorganisma ini mula hadir dalam makanan tersebut. Okay, jadi seterusnya kita lihat proses yang seterusnya adalah proses penjerukan. Okey, apa dia proses penjerukan? Proses penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, seterusnya, kaedah yang ketiga adalah pembungkusan vakum. Okey, pembungkusan vakum adalah proses mengeluarkan semua udara daripada bekas ataupun pembungkus. Maksudnya dia ada satu alat, okey, dia akan sedut semua udara yang ada dalam pembungkus ataupun bekas supaya dalam bekas atau pembungkus tersebut tidak ada udara pun. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan hidupan mikroorganisma adalah udara. Jadi pembungkusan vakum ni adalah kita nak mencegah, nak mengelakkan daripada pertumbuhan mikroorganisma terhadap makanan. Jadi pembungkusan vakum ni digunakan bagi mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus. Biasanya kita lihat dalam pembungkusan sausage, lagi pembungkusan snack macam keropok-keropok tu, okey, dalam tu dia dah buat pembungkusan vakum. Okey,
Kaedah pengawetan seterusnya adalah pengeringan. Pengeringan adalah satu kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari. Okey, kalau ni kita boleh tengok, kita boleh lihat kepada ikan-ikan, produk ikan masin. Produk ikan masin ni mereka akan menjemur di bawah matahari, selalunya di bahagian-bahagian kawasan-kawasan nelayan, bagan. Adalah kamu akan nampak satu papan, satu meja, dia akan letak ikan, dia akan susun ikan dekat atas meja tu, dan dia akan keringkan, dia akan jemur ikan tersebut supaya dia nak mengeluarkan dan menyingkirkan air daripada makanan tersebut. Dan bila dia dah kering, ikan tu dah jadi ikan kering, dianya akan dapat bertahan dengan lebih lama lah, berbanding dengan ikan yang belum dikeringkan, yang basah macam tu. Jadi jangka hayatnya kalau kita tak masukkan dalam peti ais, ianya tempoh untuk dia tidak dicemari dengan mikroorganisma adalah pendek. Okey, jadi jadi pengeringan ini boleh kita gunakan untuk pengawetan makanan supaya apa? Supaya tidak tercemar dengan hidupan mikroorganisma. Dan saya nak ulang semula, salah satu faktor untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah air. Okey, seterusnya kaedah pengawetan makanan yang keempat adalah penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, ini yang saya cerita tadi. Kalau ikan tidak masuk dalam peti ais dalam masa yang, contoh kita biarkan ikan tersebut di luar, di kawasan yang panas, tanpa kita masukkan ke dalam peti ais, apa akan jadi? Ikan tersebut tidak akan bertahan lama dan terus menjadi busuk. Okey, dan salah satu macam mana kita nak awetkan supaya ianya bertahan dengan lebih lama adalah teknik ataupun kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan. Mari kita lihat apa dia penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan merupakan satu kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku. Okey, dia pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Maksudnya 0, -1, -2 sampailah ke bawah lah. Dan pendinginan pula adalah merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang daripada 18 darjah Celsius ataupun 18 darjah Celsius. Okey, jadi dua perkara ni kita sering nampak pada di mana? Peti ais. Bahagian atas tu adalah penyejuk bekuan dan bahagian bawah adalah pendinginan. Jadi dekat penyejuk bekuan tu sesuai kita letakkan makanan-makanan seperti daging mentah, ikan mentah, okey, aiskrim, ataupun yogurt pun boleh kita letak atas, tapi dia akan jadi beku lah. Dan yang pendinginan ni, contoh kita nak letakkan yogurt, susu kultur, okey, susu supaya kita biarnya bertahan dengan lebih lama. Lagi barang-barang seperti bawang, cili, buah-buahan, sayur-sayuran boleh kita letak kat kawasan pendinginan supaya ianya dapat bertahan dengan lebih lama. Okey, seterusnya ini contoh dia, gambar-gambar. Kita tengok dekat ni kawasan penyejuk bekuan ada aiskrim. Kalau kita letak dekat pendinginan boleh, tapi dia akan cair lah sebab dia bukan berada pada takat beku. Okey, kalau yang ni daging pun daging ni pun dekat kawasan beku juga. Okey, ni daging-daging yang telah dipack. Okey, produk-produk yang telah dipack, dia diletakkan pada kawasan penyejuk bekuan. Okey, seterusnya kaedah pengawetan seterusnya adalah pemasinan. Kaedah ini menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Ianya digunakan bagi memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Okey, ini sama juga dengan jeruk tadi. Tapi jeruk tu dah ada rasa manis lah. Tapi yang pemasinan ni kita gunakan garam yang terlalu tinggi. Bila menggunakan garam yang terlalu tinggi, ianya dapat menyingkirkan kelembapan pada makanan supaya hidupan mikroorganisma tidak tumbuh, tidak hidup pada makanan.
tersebut. Okey, dan kebiasaannya kita dapat lihat kaedah pengawetan pemasinan ni digunakan untuk telur, telur masin, ikan masin, sama juga macam ikan kering tadilah. Cuma yang tadi yang kering tadi dikeringkan, tapi yang ni direndam dengan larutan garam. Dan juga sayur-sayuran, ada juga yang sayur-sayur direndam, dia akan rasa masin lah, supaya dia nak diawetkan sayur tersebut. Okey, seterusnya kaedah pengawetan seterusnya adalah pelilinan. Okey, proses pelilinan ini adalah menyalut buah dan sayuran seperti apple, orange, lemon dan tomato dan apa saja buah-buahan dengan lilin cair bagi mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya, dan ia juga dapat mengekalkan kesekaran buah. Sebab itulah bila kita beli buah, selepas beli buah kita basuh dahulu, kita rendam dengan air, suam supaya kita nak mencairkan lilin ni. Sebab apa? Bila satu syarikat tu membeli buah daripada luar, daripada ladang lain, mereka akan gunakan proses pelilinan ni. Okey, yang dipanggil proses lepas tuai. Okey, dalam proses lepas tuai, bila mereka ingin mengekalkan jangka hayat buah-buahan dan juga sayur-sayuran tersebut, mereka akan gunakan pelilinan, kaedah pengawetan pelilinan ini. Supaya apa? Supaya buah-buahannya akan dihantar ke kedai ataupun sayur-sayuran yang akan dihantar ke kedai dalam keadaan ataupun bentuk yang segar, dan pelilinan ini juga dapat mengelakkan daripada pertumbuhannya mikroorganisma kepada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, kamu boleh lihat pada buah apple, okey, buah apple, buah tomato, kamu tengok dalam permukaan kulit dia tu nampak licin. Maksudnya dia menggunakan proses pelilinan untuk mengawet buah tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah kaedah pengawetan seterusnya adalah pengentinan dan pembotolan. Okey, pengentinan dan pembotolan melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudian disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Okey, ini untuk makanan-makanan yang di dalam tin, okey, ataupun dipakkan, ataupun air yang dibotolkan. Okey, kalau kamu dapat berpeluang pergi ke kilang-kilang makanan, kamu akan jumpa proses dia di mana mereka akan memasakkan makanan tersebut, okey, dalam proses mendidihkan, di mana proses tersebut untuk membunuh mikroorganisma. Dan selepas itu mereka akan masukkan dalam tin dalam keadaan yang sejuk lah. Okey, dia akan ada proses penyejuknya. Okey, dia akan masukkan dalam tin dan dikedapkan, okey, supaya udara tak boleh masuk. Okey, itu adalah proses pengentinan dan pembotolan. Okey, baik, kita lihat kaedah pengawetan yang seterusnya, iaitu kaedah pengawetan pempasteuran. Apa itu pempasteuran? Pempasteuran adalah satu proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Selalunya kaedah pempasteuran ini digunakan untuk susulah bagi dia diawetkan. Contoh, kita boleh lihat syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk-produk susu, mereka menggunakan kaedah pengawetan ini, iaitu kaedah pengawetan pempasteuran inilah bagi memastikan tiada pertumbuhan hidupan mikroorganisma. Okey, seterusnya adalah kaedah pengawetan penyalaian. Okey, penyalaian adalah satu kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama, dan kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita selalu dengar kalau dekat kawasan Negeri Sembilan, di situ dekat area atau kawasan Teraci, Ulu Bendul, okey, Kuala Pilah, banyak menggunakan kaedah penyalaian ini untuk menyalai itik, ikan, daging. Okey, mereka menggunakan teknik ini dengan mengeringkan makanan tu menggunakan asap. Okey, asap daripada bara api tu dia mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Jadi dengan proses ini dia dapat membantutkan pertumbuhan mikroorganisma.
Okey, itu sahaja 10 kaedah pengawetan makanan. Okey, sekiranya makanan ini tidak diawet, apakah yang akan terjadi? Okey, makanan yang tidak akan diawet, apakah yang akan berlaku sekiranya makanan tidak diawet? Okey, makanan yang tidak diawet akan menjadi rosak. Okey, ianya tidak akan bertahan dengan lebih panjang atau lebih lama. Sebab apa? Hidupan mikroorganisma mula hidup pada makanan. Okey, makanan yang rosak ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Apa tindakannya? Iaitu pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Dan makanan tersebut akan menjadi perumah, akan jadi host kepada mikroorganisma, mana makanan tersebut akan menjadi makanan, bekalan makanan kepada mikroorganisma. Okey, jom kita lihat ciri-ciri makanan yang rosak. Ciri-ciri makanan yang rosak ni kita sering lihat, kita sering nampak. Okey, antaranya adalah makanan tersebut bertukar warna menjadi hitam, berkulat dan berbuih. Okey, kalau berkulat ni kita sering nampak pada roti lah. Okey, roti menjadi hitam pun kita boleh tengok juga pada roti ataupun buah. Okey, buah menjadi hitam. Dan juga berbuih ni kita sering lihat pada susu ataupun yogurt. Kiranya susu dengan yogurt tu telah tercemar dengan hidupan mikroorganisma, dia akan timbul berbuih pada permukaan susu. Okey, yang kedua, berbau busuk. Bila hidupan mikroorganisma, bakteria, kulat hidup pada makanan tersebut, apa akan jadi? Makanan mula menjadi busuk, berbau yang tidak senang dan berasa masam. Ini pun pada susu. Biasanya pada susu lah ataupun yogurt. Okey, makan dia punya rasa berbau berasa masam, teksturnya pun berbuih. Dan yang terakhir adalah berlendih. Kalau kita lihat ciri-ciri makanan rosak ni, kita boleh nampak, kita boleh tahu dengan jelas makanan tersebut telah pun tercemar dengan hidupan mikroorganisma apabila 4 simptom. Ini mula muncul pada makanan tersebut. Okey, jadi ini saya nak tunjuk contoh makanan yang rosak. Okey, ini ikan. Okey, tengok ikan bila kita biarkan lama dekat luar tanpa kita masukkan ke dalam peti ais, apa akan jadi? Dia mula tumbuh, mikroorganisma mula tumbuh pada ikan. Jadi ikan ada nampak warna hitam. Ini dia dah rosak lah ni. Okey, dia mula mengeluarkan bau busuk. Okey, kalau roti dia berkulat. Ini adalah kulat ada roti. Selalu kita lihat pada roti, bila kita beli roti kita tengok tarikh luput pada roti. Okey, selepas tarikh luput kamu boleh nampak hidupan mikroorganisma ataupun kulat mula tumbuh pada roti. Okey, kamu tengok susu ni, dia berbuih dan dia berbau dan dia berasa masam. Okey, sebab itulah kita kena membuat pengawetan makanan ini. Dan jom kita lihat kepentingan kenapa kita perlu mengawetkan makanan. Yang pertama, kepentingan pengawetan makanan adalah mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, ada sesetengah tempat kita nak menggunakan makanan tersebut dengan jangka masa yang panjang. Okey, kita beli banyak-banyak, kita nak gunakan sehingga bulan hadapan contoh. Okey, jadi pengawetan makanan adalah salah satu kaedah bagi melambatkan proses pertumbuhan ataupun mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma supaya kita dapat menggunakan bekalan makanan kita untuk jangka masa yang panjang. Okey, yang kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Okey, contoh kita buat penjerukan. Okey, contoh kita nak hasilkan, nak bagi rasa makanan rendang. Okey, makanan rendang. Okey, macam mana kita nak hantar rendang yang kita hasilkan tu ke luar negara? Contoh kita ambil negara yang jauh seperti di Amerika ataupun di kawasan Eropah. Okey, jadi kalau kita hantar dalam keadaan yang biasa tanpa menggunakan kaedah pengawetan makanan, apa akan jadi? Okey, bila sampai di negara sana, okey, makanan tersebut telah pun rosak ataupun basi. Okey, dan tak boleh dimakan.
Jadi macam mana kita nak hantar, sebab apa? Perjalanan daripada negara kita ke luar sana mengambil masa yang panjang. Bila nak hantarkan makanan tu, contoh kita menggunakan, bila hantarkan produk, kita gunakan kapal terbang pun mengambil masa beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan untuk sampai ke sana. Jadi macam mana kita nak atasi masalah tersebut? Kita gunakanlah proses pengawitan makanan. Jadi bila sampai ke sana, ianya tidak tercemar dengan hidupan mikroorganisma dan masyarakat di sana pun boleh menikmati makanan yang kita hasilkan di negara kita sendiri. Okey, yang ketiga adalah makanan bermusim sentiasa diperoleh. Okey, contoh makanan bermusim. Ini kita ambil daripada buah-buahan. Contoh makanan bermusim buah-buahan ni durian, lagi apa, lychee. Durian, lychee, mereka bermusim. Ada setengah musim macam rambutan. Ada setengah musim tu barulah kita dapat, bila dia muncul, barulah kita dapat nikmati makanan tersebut. Jadi macam mana kita nak menikmati makanan tersebut di luar musim dia? Kita simpanlah. Kita simpan menggunakan pengawetan makanan. Kalau kita tak gunakan pengawetan makanan, apa akan jadi? Makanan tersebut tidak kekal lama dan kita tak boleh menikmati makanan tersebut di luar musim. Okey, yang seterusnya adalah senang disimpan dan mudah diangkut. Macam saya cerita tadi, kita nak hantar ke luar negara, kita simpan dahulu. Okey, contoh kita nak hantar ke luar negara minggu hadapan, tapi kita dah siap pada hari ini. Kita buat macam mana? Kita awetkan dulu makanan tersebut, kita boleh simpankan dia dalam jangka masa yang lama dan kita boleh hantar kepada pelanggan. Okey, dan yang terakhir, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Okey, misalnya kita berlakunya tiada bekalan makanan, pengawetan makanan ini dapat membantu kita untuk menjadi bekalan makanan sepanjang tahun. Jadi itulah dia keseluruhan berkenaan dengan topik pengawetan makanan. Okey, jadi di sini saya ingin tunjukkan satu video berkenaan dengan pengawetan makanan. Jom kita lihat. Jadi anak-anak semua, saya ingin maklumkan anak-anak semua untuk membuat kerja rumah di buku latihan, buku aktiviti sains iaitu practice go tu pada muka surat 57 dan 58. Okey anak-anak semua, kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.